Allah, kita mulakan dengan mohon taufik, hidayah, bantuan, inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita bacakan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita ada sikit masa lagi sebelum jam 9. Saya jangka ada yang memang tepat masa kot, no? Jadi kita tambah sikit, kita persediaan jiwa kita dengan kita membaca sedikit beberapa surah daripada ayat Al-Quran yang menjadi zikir harian, insya-Allah. Saat 9 lebih sikit kita mula. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. اللهم ربنا أفرغ علينا الصبر وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الظالمين. اللهم أنزل الرحمة والبركة علينا وعلى أسرتنا وعلى مكاننا هذا برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tamim bil khairi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, syukrulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mentakdirkan dan memilih kita untuk berada di taman syurganya pada pagi ini. Syukur dalam saki-baki hari-hari kehidupan kita ini, Allah muliakan kita dengan berada dalam majlis ilmu. Alhamdulillah. Yang berusaha jawatan kuasa surau, Tuan Suhardi, kemudiannya tuan-tuan imam, seluruh kepimpinan surau, pihak penganjur, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Sihat dah pagi ni? Semua dah makan pagi belum? Saya risau kat tu. Tapi sebab bunyi 10.30 tadi. 10.30. Boleh ikut dan semua dah makan pagi kot no. Sebab ada yang tanya saya ada sarapan tak pagi ni. Jadi mungkin takut tuan-tuan tak sempat sarapan. Okey. Tapi tak apalah, insya-Allah. Kita bincang santai begini. Pertama sekali saya nak mengucapkan terima kasih kepada pihak Jawatankuasa Surau. Terima kasih dan tahniah Jawatankuasa Surau yang mengambil inisiatif yang sangat baik ini. Dan terima kasih juga pada Jawatankuasa Masjid yang memberi sedikit sumbangan untuk menjayakan majlis pada hari ini. Kitab tu sebenarnya tuan-tuan disponsor dan dibayar oleh masjid lah. Rugi siapa tak mai dapat kitab free no? Mai ambil kitab balik pun tak apa. Boleh? Tak boleh. Tahan dia bagat pintu tanya soalan boleh jawab baru boleh balik. Okey, jadi tuan-tuan dan rahmati Allah sekalian, insya-Allah pada hari ini daripada jam 9 pagi sampai 10.30 kita berhenti sat minum. Kemudian kita sambung balik sekitar 10.45, 10.50 untuk sesi seterusnya. Apa yang akan saya berkongsi dengan tuan-tuan pada pagi ini ialah yang pertama, saya pagi ini ulang kaji dengan tuan-tuan dan puan-puan. Ulang kaji. Bila sebut ulang kaji ni, dia tak jadi one way, dia jadi two way. Dan sangat diharapkan pada hari ini ialah tuan-tuan boleh berkomunikasi, boleh berbincang, boleh bertanya, jangan malu. Tu kalau boleh saya nak semua rapat mai ke depan. Kalau duduk macam ni pakai tak tanya kan. Kalau boleh boleh mai ke depan. Jadi bila sampai je satu-satu bab kita baca sekali, tuan-tuan ada soalan terus masuk tanya. Ustaz nak tanya bab ni. Nak tanya. Jadi boleh terus tanya no. Kalau boleh lah mai ke depan, boleh tak mai ke depan sikit. Terutama yang lelaki lah, tukang-tukang sembelih ni. Dia semua tukang sembelih kan. Mai sila. Tu saya makcik-makcik nak mai depan ni. Saya takut makcik-makcik mai depan potong lelaki tu tak. Saya tahu dah. Tak apa. Cuma yang saya nak beritahu ialah hari ni kita ulang kaji, kita bincang kitab ini, perbahasan kitab ni. Jangan malu untuk bertanya nah. InsyaAllah apa yang saya tahu saya sampaikan, yang saya tak tahu saya tangguh. Hari Isnin ada lagi satu slot kuliah saya di Masjid Al-Huda, kita sambung. Ya, Isnin ni di Masjid Al-Huda kuliah saya maghrib. Isnin ni. Kalau saya tak ada jawab ni, saya jawab kat masjid. Kena pergi masjid pula. Okey. Baik, apakah asas ataupun rujukan utama perbincangan kita pada hari ini? Perbincangan kita pada hari ini merujuk daripada kitab fiqh karangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, kitab Sabil Al-Muhtadin. Kitabnya ni tuan-tuan tebal ni. Kitabnya tebal. Banyak lagi lah perbahasannya. Jadi yang kita akan bincang ialah salah satu bab daripada kitab ni. Yang bab diambil keluar, disedut, iaitu bab al-udhiyah, bab korban.
Kita ambil daripada situ. Jadi kalau tuan-tuan yang ada kitab ni kat rumah, lepas ni boleh rujuk. Boleh rujuk kitab Jawi ni lah. Jadi saya juga ambil peluang untuk merakamkan penghargaan kepada kumpulan yang telah mengeluarkan, menyedut bab udhiyah ni, Ikatan Penuntut Ilmu Islam Pulau Pinang. Ustaz-ustaz di Pulau Pinang ni yang berada di bawah bimbingan Tuan Guru Datuk Syekh Haji Rosli Osman, Ahli Majlis Fatwa Negeri. Jadi di bawah kumpulannya selalu ustaz-ustaz ni selalu buat terbitkan bahan-bahan yang memudahkan masyarakat untuk bincang. Jadi kita dapatlah satu buku macam ni. Ni tuan-tuan cetakan baru ni. Baru kemarin cetak, malam siap pukul 1. Panas-panas ni, panas-panas. Panas-panas ni. Sebenarnya cetakan dah berkali-kali lah. Macam contoh yang saya pegang ni lama dah ni. Kalau biru ni. Jadi yang terbaru tuan-tuan dapat ni terbaru lah. Gambar Kaabah pula. Dulu kami dapat gambar lembu dengan kambing. Tuan-tuan dapat gambar Kaabah. Kira baru ni. Baru lah tuan-tuan, paling baru. Telah dikemas kini. Saya pun tengok-tengok adalah sikit-sikit beza. Tapi alhamdulillah. Okay, jadi jika ditanya apakah rujukan kita, kitab Sabilal Muhtadin. Itu rujukannya. Okay? Jadi kalau selepas ni tuan-tuan ada terkeliru dan sebagainya, boleh rujuk kitab Sabilal Muhtadin. Kemudian boleh tanyalah ustaz-ustaz kalau tak faham dan sebagainya. Apa yang kita akan bincangkan, insya-Allah kita akan bincang bab kurban dan akikah. Kalau sempat. Selalu tak sempat. Tambah makan lagi daripada 15 minit jadi 40 minit lagi tak sempat. Selalunya tak sempat. Saya cuba tu, saya duduk risau tadi tengok duduk abang datang risau pukul 9 tu, saya duduk risau dah. Dan kalau kita sempat habis, saya akan bawa bincang dengan tuan-tuan satu bab tambahan, iaitu bab az-zabaih, bab sembelih. Bab sembelih. Kita akan masuk bab sembelih kalau sempat lah. Tapi kalau tak sempat tak apalah. Sesi kedua mungkin 30 minit akhir tu kita buat sesi soal jawab. Tetapi tuan-tuan boleh tanya bila-bila masa je. Sepanjang saya terus kuliah ni, tuan-tuan rasa ini tajuk dia, tuan-tuan tanya. Jadi kalau saya rasa ini waktu dia, saya terus bentangkan, saya terus bagi jawapan. Kalau ada tajuk tu di belakang, saya akan kata sekejap lagi kita akan sambung di belakang. Okey, boleh nah? Boleh. Baik, boleh kita mula. 90 dah. Nak perhabis berapa muka surat ni? 46 muka surat. Saya akan lompat-lompat lah. Saya tak perhabis. Saya tak baca semua. Kita pihak penting-penting dah. Baik. Jadi kita niatkan menuntut ilmu pada pagi ini untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk mendapat faham dalam urusan agama, dan untuk memandu kita supaya jadi orang yang benar-benar ikut syariat Allah. Dan kemudian kita niatkan segala niat-niat yang baik yang diniatkan oleh para ulama dulu dalam menuntut ilmu. Itu juga adalah niat-niat kita dalam urusan menuntut ilmu, termasuk pada hari ini, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala anhu wa nafa'ana wa iyyahum fi umurid darain. Amin. Babul udhiyati. Ini satu bab pada menyatakan udhiyah. Udhiyah ni kita faham kurban lah. Aidil adha. Kurban lah. Udhiyah. Bab udhiyah. Okey, baik. Bismillah. Artinya yang udhiyah tu artinya apa? Artinya korban. Bab udhiyah tu maknanya korban. Iaitu apa dia korban? Iaitu barang yang disembelih daripada unta atau sapi atau kebau atau kambing kerana menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada masa yang lagi akan datang kenyataannya. Belakang sekali Syekh Sarah. Baik, perenggan ni apa kita faham? Yang nama korban ni, dia mestilah adik-beradik binatang-binatang ni je. Unta dan adik-beradiknya, jenis unta. Ataupun sapi, lembu, okey. Sapi dan adik-beradiknya. Kebau dan adik-beradiknya. Kambing dan adik-beradiknya. Hak tu nama ibadah korban. Ustaz, saya tak cukup duit. Saya nak korban ayam ni. Korban ayam. Tak apa itik, ada lah itik sekok belakang rumah saya. Dia ni jadi korban lah rasa tu ni kan. Apa jadi? Dia tak masuklah dalam ibadah korban.
Tapi kalau kita potong juga binatang tu, dia jadi potong kunuri lah. Buat kunuri tak apa kan, nak buat kunuri ha. Tapi kalau nak nama ibadah korban, dia mesti adik-beradik tu ya. Unta, lembu, kambing, kebau, kambing. Okey, dia mesti dua adik-beradik tu. Boleh nah? Itu tak ada isu sangat kan? Boleh kan? Okey. Mari kita tengok sikit dalil korban. Bermula dalil yang menyebutkan korban sebelum ijma'. Ijma' maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam buat, sahabat buat, tabi'in buat, tabi'in buat, keseluruhan para ulama buat ni dan mempersetujuinya, jadilah ijma'. Orang daripada dulu sampai hari ni semua buat, jadi ijma' lah. Sebelum tu dalil daripada Quran, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, fasalli li rabbika wanhar. Surah kita duk baca selalu, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Fasalli li rabbika wanhar, itulah, disitulah dalil Allah perintahkan untuk kita melakukan ibadah korban. Boleh nah? Jadi kita duk baca selalu, bila tuan-tuan baca, bila sampai fasalli li rabbika wanhar, oh maksudnya sembahyanglah kamu wahai Muhammad akan sembahyang hari raya dan sembelihlah binatang korban, sembelih korban. Itu dalilnya lah. Okey, baik. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mula-mula kita baca-baca sikit, sekejap lagi saya lompat-lompat lah. Bismillah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma amila ibnu adama yauman nahri, tiada beramal anak Adam suatu amalan pada hari raya, min amalin, suatu amalan pada hari raya, ahabba ilallah, yang terlebih dicintai atau digemari Allah, min iraqatid dam, daripada menumpahkan darah. Allah paling suka kita buat apa pada hari raya 10 Zulhijjah tu? Allah suka apa? Allah paling suka, Allah paling sayang seorang hamba dia buat apa? Menumpahkan darah, yakni melakukan ibadah korban. Jadi tuan-tuan, kita ni hidup lama dah. Hidup kita nak cari apa? Kasih sayang Allah Ta'ala. Betul tak? Kita nak cari kasih sayang Allah Ta'ala. Benda yang Allah Ta'ala suka, hak tu kita nak buat. Nabi tunjuk dah, hak ni Allah Ta'ala suka, hak ni Allah Ta'ala paling gemar, paling sayang kamu buat-buat lah. Iaitu apa? Rebutlah peluang 10 Zulhijjah, 11, 12, 13 termasuk hari tasyrik, untuk melakukan ibadah korban. Saya sangat salute lah, ada kumpulan-kumpulan masjid, surau, kutip duit sikit, tahu dah kita ni tak berapa nak mampu sangat kan, tapi nak Allah sayang kita, himpun duit sikit buat bagi boleh masuk korban. Alhamdulillah, bagus. Bukan kutu lah tu himpun duit lah, nama dia bukan kutu dia pergi hukum boleh pula lagi nah. Kutu dia okey, buat korban bagus. Jadi rebutlah tuan-tuan, sebab Allah sayang kita buat, Allah suka kita buat ibadah korban pada hari Aidil Adha dan hari tasyrik. Kalau kita mampu buat di Malaysia dengan harga yang sedia ada ni, buat. Siapa yang banyak duit, ada rezeki lebih sikit, buat di Malaysia. Ada orang yang tak mampu buat di Malaysia, dia nak cari murah sikit tapi cari tempat lain, sila. Saya tengok di luar negara ada 300 lebih, 200 lebih pun ada. Hak satu iklan saya tengok ada 100 lebih. Saya pun risau juga, lembu apa dia bagi 100 lebih Tapi tak apa, betul ikut dia. Maknanya nak abang ada lebih murah, untuk ada banyak peluang untuk kita ambil melakukan ibadah korban. Jadi buatlah tuan-tuan, rebutlah sementara kita hidup ni. Apa kelebihannya? Sambung hadis tadi, innaha lata'ti yaumal qiyamati, binatang korban tu akan mai pada hari kiamat kelak. Dia akan mai cari ni, dia cari tuan dia, dia mai pada hari kiamat kelak, biquruniha wa adlafiha, dengan tanduk-tanduknya dan kuku kakinya. Binatang tu akan mai bantu. Macam mana bantuan, wallahu alam. Macam mana semayang akan mai bantu orang yang semayang banyak di akhirat. Macam mana Quran akan mai bantu siapa yang banyak baca Quran di dunia, dekat akhirat Quran mai bantu. Macam mana dia bantu, wallahu alam. Tapi dalam hadis sebut dia akan mai. Dia cari tuan dia. Macam mana, wallahu alam. Tak apa.
Jadi tuan-tuan, rebutlah. Kita nak suatu keadaan di mahsyar kelak, di hari kiamat kelak, kita selamatlah. Ketika mana yaumala dhilla illa dhillu, hari yang tidak ada perlindungan melainkan perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba bayang kalau tiap-tiap tahun tuan-tuan buat korban. Daripada umur tuan-tuan, contoh 30 sampai 40 sampai 50 sampai 60, berapa banyak yang akan mai dan akan nak bantu kita ketika mana di mahsyar kelak. Untunglah. Untung. Jadi rebut peluang tu, ya, rebut peluang tu. Wa inna dama la yaqa'u minallahi bimakanin, dan sesungguhnya darahnya jatuh di sisi Allah pada satu tempat kemuliaan, qabla an yaqa 'alal ard, sebelum daripada bahawa ia jatuh ke bumi. Maknanya apa? Darah yang kita buat ibadah korban tu, pahala kita buat ibadah korban berada di sisi Allah sebelum daripada darah binatang korban tu jatuh ke bumi. Apa maksudnya? Kata guru saya macam ni, cuba tengok bila seekor binatang kita korban. Korban bermula bila kita sembelih tu. Bila kita sembelih, mula kita sembelih, darah pancut jatuh ke lantai. Berapa lama masa diambil untuk darah jatuh sampai ke lantai? Berapa lama? Berapa minit? Ada seminit? Ada 1 saat? Ya. Lebih kurang 1 saat, 2 saat. Sepantas darah tu sampai ke lantai, begitulah pantasnya orang ini dicatat buat satu kemuliaan. Dicatat ganjaran pahala dia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dah tersimpan dah. Pantasnya orang yang buat korban mendapat kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Kemudian akhirnya di hujung hadis kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fatibu biha nafsan, hendaklah kamu membaikkan jiwa kamu dengan korban itu. Nabi pesan ni semua. Inilah antara sebab kita main mengaji hari ni. Sebab pesan Nabi, fatibu biha nafsan, hendaklah kamu membaikkan jiwa kamu dengan korban itu. Siapa-siapa yang masuk korban, jernihkan hati kamu dengan urusan korban tu. Masuk kerana Allah Ta'ala, nak dekatkan diri pada Allah Ta'ala, nak cari redha Allah Ta'ala, bukan nak menunjuk ke orang, bukan kerana orang, semata-mata kerana Allah. Fatibu biha nafsan, jernihkan hati kamu, baiki jiwa kamu. Orang yang masuk korban, orang yang pengurusan korban, kita ni jawatan kuasa masjid, surau, bersihkan hati kamu. Bukan buat sebab kalau kita tak buat orang kata apa kat kita tahun ni. Tak. Bukan sebab manusia rugi kita. Rasulullah pesan, fatibu biha nafsan, jernihkan hati kamu, bersihkan hati kamu dengan urusan tu. Kita buat kerana Allah Ta'ala, ini syiar agama Allah. Jadi kita perlu buat untuk membesarkan syiar agama pada hari nahar, pada hari tasyrik dan sebagainya. Ikhlas ke hati. Orang yang, siapa lagi? Tuan-tuan, perempuan yang mai bantu untuk lapah, potong daging, agih daging dan sebagainya. Jernihkan hati, bersihkan hati. Kita mai bukan tujuan-tujuan lain. Bukan mai target, aku mai hari ni, saya pergi balik kurang-kurang 3 kilo. Hak tu kena cek balik. Satgi tuan-tuan kita sampai bab daging korban tu siapa boleh ambil. Satgi kita sampai bab tu dan tuan-tuan akan kata, kita mai sini silap hari ni, mai mengaji hari ni. Dah, jangan kata macam tu. Tak silap. Oh bagus kita mai, rupanya kita tahu daging korban ni macam ni rupanya. Jangan balik sampai satgi kita bincang bab daging korban. Jangan letak target, aku pi ni tolong lapah ni boleh 3 kilo ke ni, kan? Tak ada dah, surau tak bagi kan? Tu ni tak bagi kan? Masjid pun tak bagi kan? Tak bagi. Pakai dia pun tak pakai ramai tak ada lah mai tolong masjid. Tak, berjernihkan hati. Kita pi ni nak bantu urusan syiar agama. Nak bantu tolong lapar, tolong agi, tolong angkat kayu. Mungkin tak pandai lapar, tak pandai sembelih, kita pandai buat apa? Pandai apa? Pandai tengok pun tak apa. Syiar ni tuan-tuan, buat peramai pun boleh. Syiar, tuan-tuan pergi buat peramai, buat ramai. Orang Tanjung kita buat ramai pergi buat ramai, tak apa, bagus dah. Bagus raya kurban kita pergi buat ramai. Pergi buat ramai, duduk, tengok. Bila 9 datang kita boleh takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Okey lah. Buat ramai pun tak apa. Ataupun kita tolonglah apa-apa boleh kan. Tolong masuk pinggan ke apa dan sebagainya. Bersihkan jiwa, jernihkan hati. Tujuan pi nak dekat diri pada Allah Ta'ala semata-mata. Okey, boleh?
Ya. Baik, satu lagi hadis, baca apilah. Sebab tu saya baca. Saya baca. Hadis yang lain, hadis tadi riwayat At-Tirmizi, hadis yang bawah ni, dan hadis yang satu lagi, azimu dhahayakum fa innaha 'ala sirati matayakum. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, perbesarkanlah korban-korban kamu, maka sesungguhnya ia adalah kenderaan kamu di atas sirat pada hari kiamat. Jadi ini anjuran kita, kalau boleh ambil binatang korban yang lebih besar, lebih baik. Lebih gemuk, lebih baik. Lebih banyak daging, lebih baik. Siapa ada rezeki, sagi, tuan-tuan kita tengok. Ada orang tanya, Ustaz, saya nak ambil satu bahagian lembu ke sekok kambing? Mana lagi utama? Saya nak ambil sekok kambing ke satu bahagian unta? Mana lagi utama? Kan? Sehari kita akan jumpa. Semua tu ada dalam ni. Sehari kita akan jumpa. Jangan balik. Kalau habaq lagi, lepas makan tak jumpa dah. Ya. Yang kedua, pertama tarikh habsah. Yang keduanya tuan-tuan, kita ni kena jaga binatang korban kita. Jaga elok-elok. Kalau boleh tu kita, kalau yang ada yang belah lah kan, bagi gemuk, bagi elok dia tu, supaya itulah binatang yang kita nak buat korban nanti. Okey, ni saya tak perlu panjang. Kita banyak lagi hukum kita nak pergi. Baik, masuk yang pertama, hukum korban. Baru masuk ni, baru masuk fiqh ni. Tadi masuk dalil ya. Syahadan bahawasanya korban itu, saya habaq siap-siap jawapan, saya habaq siap-siap ringkasan. Sebab kita nak kena nampak kita ni nak pergi ke mana. Sekejap bila pergi, oh tuan-tuan tahu, oh ni duduk di sini, ni duduk di sini. Ni Syekh nak bincang apa ni? Syekh rahimahullah nak bincang hukum korban. Syekh nak abang korban, satu ada sunat, dua ada wajib, tiga, kemudian sunat tu dia pecah lagi, sunat kifayah, kemudian bab makruh sikit, kemudian sekali dia cerita sunat wajib, korban wajib, nak cerita macam tu. Jadi kita pergi tengok dekat sunat, wajib, lepas tu kita lompat lah. Sunat kifayah tu saya tak payah masuk nah. Saya buat kesimpulan je. Syahadan bahawasanya korban itu sunnah muakkad, sunat muakkad, sunnah muakkadah atau sunat muakkad, sunat yang sangat-sangat dituntut. Pada hak kita umat yang merdeka atau muba'ad. Merdeka, muba'ad ni dia hamba. Hamba yang separuh merdeka, separuh tak merdeka. Kita tak payah bincang lah di situ, panjang lagi pergi. Lagi mukallaf. Orang umat yang merdeka, mukallaf, orang cerdik. Maknanya dia bukan safih, bukan orang yang bodoh. Lagi kuasa di atas mengerjakannya. Dia mampu untuk buat, ada duit, mudah dapat lembu, ada orang bantu dia untuk dapat lembu dan sebagainya, maka jadilah sunat muakkad untuk orang tu. Okey, baik Tetapi harus bagi bapa atau datuk melakukan korban bagi anak waliannya daripada harta dirinya, seperti apa yang lagi akan datang kenyataannya. Baik, kita sunat muakkad untuk diri kita. Budak kecil, anak. Jadi anak ni dia kecil, datuk bapa boleh buat untuk dia. Tapi baca lagi perawi. Tok guru saya pesan. Tengok ni. Sunat harus bagi bapa atau datuk melakukan korban bagi anak waliannya, anak jagaannya daripada harta dirinya. Bapa datuk nak buat korban untuk anak cucu, pakai duit siapa? Pakai duit siapa? Duit datuk betul. Duit tu. Jangan tok kata hang banyak tabung haji no tok pun kurang pakai duit tok. Tak ada. Duit datuk lah. Bapak kata tabung kita penuh ni, pecah buat korban tu ni, tabung anak Tak. Jadi tuan-tuan, kalau bapak dengan datuk nak buat korban untuk anak cucu, pakai duit bapak dengan datuk. Loh ustaz, kami ni bapak dengan datuk miskin lagi pada anak kami. Contoh kot dia kata macam tu. Tak apa, tak payah buat Tak payah buat, tak apa. Betul tak? Lama pun sunat muakkad kan, tak payah buat. Betul tak? Okey, itu satu sunat muakkad. Biasa kita sunat muakkad lah, kita jatuh dalam sunat muakkad. Yang kedua, hukum wajib. Okey. Dan wajib. Korban tu wajib untuk siapa? Korban itu wajib korban itu atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah khususiah baginya, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu bin nahri wa huwa sunnatun alaikum, telah diperintahkan aku dengan berkorban dan ianya sunat bagi kamu. Nampak?
Rasulullah wajib bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam korban. Kita sunat. Okey. Tu boleh faham dah. Tu tak perlu banyak-banyak. Okey, hadis tu pun saya tak baca, saya laju sikit. Okey. Sunat kifayah saya tinggalkan. Saya tinggalkan sebab apa? Panjang perbahasannya ada khilaf di belakang tu. Macam ni lah. Saya buat kesimpulan je. Dekat sunat kifayah nombor 3, 4 dan bawah tu saya buat kesimpulan macam ni. Sampailah muka surat 7 atas tu. Ustaz, kita nak masuk korban wajib. Okey, sunat kifayah ni macam mana? Okey, Syekh kata macam ni. Bagi satu-satu kumpulan tu, bila seorang je buat, terangkatlah tuntutan sunat. Kan sunat ni sunat muakkad yang dituntut kan. Jadi dituntut kepada siapa? Pada satu-satu kumpulan tu ada seorang buat, terangkatlah sunat untuk satu kumpulan tu. Nampak tak? Jadi apakah kumpulan-kumpulan tu? Dalam ni saya tak bacalah, tapi tuan-tuan nanti balik rumah baca. Ada 3 kumpulan. Satu Syekh kata iaitu apa? Kumpulan kerabat kerabat lelaki dan perempuan. Kita ada adik-beradik, saya ada adik-beradik lelaki dan perempuan. Nanti nombor 1 bawah tu saya sebut. Kita ada adik-beradik lelaki perempuan. Kesemua adik-beradik kita ni, saya, kakak saya, adik saya dituntut untuk buat kurban. Bila cukup syarat tadilah, mampu dan sebagainya kan, dituntut untuk buat kurban. Seorang saja buat, adik saya buat, terangkatlah tuntutan tu pada semua adik-beradik. Sebab tu orang tua-tua dulu pesan, hampa adik-beradik ni paling tak seorang buatlah kurban. Sebab tu, sebab orang tua-tua dulu mengaji. Terangkat bila mana satu kumpulan apa? Kumpulan adik-beradik, ada seorang buat, terangkatlah tuntutan atas semua. Okey. Tu yang pertama, kumpulan adik-beradik. Pandangan kedua Syekh kata diihtimal juga. Maksud sunat kifayah ni merujuk kepada apa? Iaitu setiap orang daripada ahli rumah. Dia ialah, kau baca sikit lambat tuan-tuan. Iaitu orang dihimpunkan oleh nafkah. Contoh macam ni. Saya ada beberapa rumah. Ni contoh tuan-tuan jangan kata betul. Ustaz ni ada banyak rumah lah. Tak. Contoh. Bini saya tak main ni, tak apa, anak yang main. Contoh saya ada beberapa rumah. Ni semua saya tanggung. Rumah ni saya tanggung, rumah ni saya tanggung, rumah ni saya tanggung. Ada rumah orang lain pun saya tanggung. Contoh. Jadi tuntutan sunat tu kepada saya dan tanggungan nafkah saya ni. Ada je siapa-siapa buat seorang dalam tanggungan ni, terangkat tuntutan sunat untuk semua. Ini yang kedua. Yang pertama adik-beradik, kerabat. Adik-beradik, lelaki dan perempuan. Yang kedua ialah apa? Mereka berada di bawah satu nafkah seorang. Dan yang ketiga ialah nombor 3 tu di muka surat 8 tu ni saya bagi ringkasan supaya kita pantas sikit. Iaitu yang dikehendaki dengan ahli rumah di sini ialah segala mereka yang duduk diam dalam satu rumah. Ni kita pergi masuk ahli bait. Yang ketiga saya kata siapa-siapa yang duduk dalam rumah yang sama. Duduk dalam rumah yang sama, walaupun bukan adik-beradik, rumah sewa, duduk satu rumah. Ni bujang-bujang duduk tumpang bilik. Seorang je buat, terangkat tuntutan untuk semua. Nampak tak? Tuntutan tu dia pergi kepada satu, sama ada tuntutan kerabat, adik-beradik. Satu tuntutan orang yang di bawah kumpulan nafkah. Satu lagi tuntutan orang duduk dalam rumah. Saya ingat lagi tuk-tuk saya ada pesan, hampa paling tak dalam rumah adalah seorang buat korban. Pasal apa? Untuk angkat tuntutan sunat tu. Okey, baiklah. Tapi Syekh sebut di sini, tuan-tuan tengok, yang ni saya nak petik dan nak ambil. Di muka surat 6 di atas. Di muka surat 6 di atas, perenggan atas tu. Ya. Maka barang siapa berkorban dengan seekor kambing, jatuhlah korban itu bagi dirinya dan terhasillah pahala bagi dirinya sahaja. Bila satu kumpulan tu ada seorang buat, tadi saya abang kan. Kumpulan adik-beradik ada seorang buat. Kumpulan satu rumah, satu nafkah tu ada seorang buat. Kumpulan satu ahli rumah ada seorang buat. Maka apa? Terhasillah pahala baginya, terhasil pahala bagi dirinya. Tetapi gugur tuntutan korban itu daripada ahli rumahnya, tidak terhasil pahala bagi sekalian mereka itu. Faham macam ni? Seorang buat, dia yang buat dapat pahala, hak lain tak dapat pahala. Nak bang tu. Tapi tuntutan ke atas mereka terangkat. Boleh faham? Yana? Orang lain tak dapat pahala. Dia sahaja dapat pahala. Tapi orang lain terangkat tuntutan sunat tu. Boleh nah? Tapi yang ni saya nak abang ni. Tengok Syekh kata apa? Melainkan apabila dia niatkan berkongsi pahalanya dengan mereka tu.
Kalau dia nak kongsi pahala dengan mereka tu, maka dapatlah pahala mereka tu semua. Tuan-tuan, alhamdulillah kita main mengaji, kita jumpa Tok Syekh tulis ni. Tuan-tuan yang masuk korban, tolong jangan sia-siakan peluang ini. Niat kongsi pahala dengan adik-beradik semua. Niat kongsi pahala dengan ahli rumah semua. Niat kongsi pahala dengan semua-semua. Rugilah ustaz, 850 saya buat keluar seorang. Depa dapat mana beli? Dia duk kira. Tuan-tuan, kita buat keluar 850. Allah Ta'ala contoh saya tak tahu lah berapa pahala Allah Ta'ala bagi. Contoh nak abang. Contoh kalau Allah bagi pahala 1 juta kat kita, dekat orang yang kita niat pahala pun Allah boleh bagi 1 juta juga, tak kurang sikit pun kat kita. Dekat orang lain pun Allah Ta'ala boleh bagi 1 juta juga, tak kurang sikit pun pahala kita. Jadi janganlah lepaskan peluang. Tolong niat untuk orang lain sama. Ahli rumah kita, mak kita yang dah meninggal, siapa lagi? Siapa-siapalah, tolong niat sekali supaya semua dapat kebaikan daripada ibadah kita buat. Ustaz, kalau macam tu saya niat untuk semua sekalilah, untuk ustaz sekalilah. Bagus, tu saya nak sebut. Niat untuk saya sekali dengan ni AJK ni tolong buat korban ni. Tuan-tuan, AJK buat korban ni bukan ada untung untuk surau pun. Surau buat keluar tambah lagi ada, betul tak kan? Masjid pun buat keluar tambah lagi ada. Tak ada untung pun. Buat keluar lagi. Niatlah, ya Allah, aku niat korban aku ni selain untuk diri aku, untuk semua adik-beradik aku, untuk semua yang tolong ni. Hak tolong bantu korban, tolong beli lembu semua ni, hak ramai-ramai ni, ramai-ramai hari ni, ya Allah. Niat untuk depa pahala, kongsi pahala dengan depa sekali. Semua sekalilah tuan-tuan niatkan. Ambillah peluang untuk berkongsi pahala. Itu kongsi pahala nah. Tapi jangan salah faham. Ada orang bila dia baca kitab ni dia kata apa? Boleh buat korban sekok untuk satu sekok kambing atau satu tumpuk untuk satu rumah. Dia kata boleh. Buat korban kambing sekok untuk satu rumah. Dia kata boleh. Ada dalam kitab. Salah faham. Yang boleh ialah kongsi pahala dengan satu rumah. Bukannya buat sekok untuk satu rumah. Tak boleh tu. Sagi kita akan jumpa kenyataannya. Boleh dekat tu tuan-tuan. Penat no? Ada nak tanya apa? 9.30 dah. Ya, Haji Sina. Yang paling pertama yang dicuba yang paling penting. Di luar korban. Macam mana tu? Apa dia maksudnya? Saya tak apa-apa jelas. Zikir yang paling di luar korban yang di luar dia sikit. Zikir yang paling bagus yang kita selalu dulu amalkan. Zikir untuk orang buat korban Korban ke apa? Lain pada korban zikir lain okey. Kalau soalan ni mana bukan korban dah, umum lah. Ni tajuk lain tak apa. Dah tanya saya jawab apilah zikir, ambil lah paling tak pun istighfar, selawat, la ilaha illallah. Afdal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Tu zikir paling baik, la ilaha illallah. Tapi ni tajuk lain sikit lah. Saya ingat zikir untuk orang masuk, orang ketika sembelih korban ke apa, sekejap lagi kita akan tengok. Ya kak, sila. Tu saya suruh main dekat tadi kan. Mungkin orang umpam segan sebab ni kot. Sebab penghadang di sini tak ada. Tadi nampak dah kesot mai betul-betul balik. Ya, sebab penghadang ni tak ada kan. Ubah penghadang satu ni. Boleh dari macam-macam boleh main depan terus. Kan? Ya, soalan kak. Niat kongsi pahala tu. Okey, baik. Bila kita nak niat tu. Okey, baik Bagus soalan tu. Cari kita akan jumpa, tapi saya ambil lah. Okey. Niat ini afdalnya ialah ketika korban tu berlaku. Boleh. Ada mesyuarat kecil dulu. Afdalnya ialah ketika korban tu berlaku. Mungkin sekali tak apa, sesi kedua sekali kita pindah mai sebab sesi kedua banyak soal jawab, jadi sekali mai depan sikit Sesi pertama ni malu-malu lagi kan. Lagi lepas makan tu kena kopi ke apa, cargas kan. Jangan malulah, saya ni anak-anak saya anak cucu Baik. Niat ni, tempat niat korban ni asal-asal di waktu bila? Niat korban ni asal-asalnya ialah pada waktu
sembelih binatang korban. Hak tu jadi korban. Di situ tempat niat korban. Tetapi apa yang berlaku ialah tuan-tuan, kita sekarang ni kita telah mewakilkan pada pihak pengurusan. Tuan-tuan perasan tak tengok dalam akad kita tu kan? Saya mewakilkan beli pun kita bagi pihak pengurusan. Saya wakilkan untuk beli, saya wakil untuk sembelih. Sembelih tu dalam tu ada niat. Dan saya wakilkan untuk apa lagi? Untuk agih dengan ada 3. Beli, sembelih, agih. 3 benda tu benda yang penting lah. Jadi kalau kita macam tu, waktu kita bayar tu, kita boleh niat dah kongsi pahala dengan siapa. Ataupun dalam tempoh tu pun boleh. Maknanya kita kata apa, sewaktu sembelih pun boleh. Yang afdalnya waktu sembelih lah. Tapi kadang-kadang kita pun mungkin tak tahu sembelih waktu bila kan, kita pun tak dapat sampai. Tak apalah, kita dahulukan niat, tak apa. Tak apa, niat untuk kongsi pahala ni niatlah bila-bila yang kita ingat. Sekarang tak apa, niatlah. Kalau waktu sembelih tu, itu yang lebih baik lah. Okey, jadi saya sambung dululah kot nah. Sagi tanya lagi. Ya. Boleh nak tanya? Saya lebih suka soal jawab supaya saya memenuhi keperluan tuan-tuan dan puan-puan banding dengan sangat banyak dalam kitab ni lah. Ya. Bagus anak tolong bayar untuk mak. Kita lompat terus nak. Mai, lompat ni. Saya terus happy sebab tu. Anak macam tak? Anak tolong bayar untuk mak ke anak buat kurban untuk mak? Anak tolong bayar. Okey, baik. Mai. Okey. Macam ni lah, bila tuan-tuan tanya, kalau kena saya lompat pergi terus sebab tu noh. Senang. Baik, tengok muka surat 17. Mengaji lompat-lompat ni. Dan sebab dalam ni banyak kalau nak baca. Jadi saya raikan soalan. Anak buat kurban untuk mak ataupun anak bayar untuk mak. Mai tengok tang ni. Muka surat 17. Satgi kalau kita sampai tadi kita lompat tak baca dah sebab kita dah pi awal. Melakukan korban untuk orang lain. Kita baca semua, satgi lepas tu akan terjawab lah apa yang kau tanya. Melakukan jumpa tak muka surat 17? 17. Orang kampung baru kata 17 kan. Tidak harus lagi tidak memada. Tidak memada ni dalam kitab maknanya kita beri maksud tidak sah. Okey. Bukan soalan tu, bukan jawab soalan tu ni, saya duk baca ni. Jumpa 17. Bukan 17. Tidak harus lagi tidak memada melakukan korban untuk orang yang hidup dengan tidak ada izinnya. Terjawab. Satu bab. Siapa nak buat korban untuk orang lain mesti minta izin orang tu. Okey. Jadi soalan tadi, anak nak buat korban untuk mak, anak kena minta izin dekat mak. Kalau anak tu buat terkejut, buat surprise, mak cek baru tadi sembelih sekok kat mak. Raya pertama tadi. Mak kata hang sembelih apa? Korban lah. Mana boleh korban? Aku tak izin pun. Tak sah korban tu. Kena minta izin mak. Jadi jangan buat surprise. Bukan saja mak, semualah. Jadi caranya ialah dia kena telefon mak cek nak buat korban untuk mak. Mak kata okey. Semudah okey pun jalan dah. Kalau mak nak kata baguslah. Hang buat korban untuk aku, buat 2-3 ekor. Contoh kan. Ataupun mak kata tak payah, aku bil elektrik pun tak boleh bayar, mak mai duit kat aku. Dia bagi duit lah kat mak. Sebab kena minta izin kan. Yalah korban tu sunat, kalau bil elektrik pun tak boleh bayar kan, itu lebih utama. Okey, jadi yang pertama kena minta izin. Jelas. Okey, kita pihak kedua. Dah kita masuk bab ni tepi kedua. Telah terdahulu perbincangan bahawa harus bagi bapa dan datuk melakukan korban bagi anak atau cucu dengan harta dirinya. Tadi saya kata dah sebut dah di awal tu. Kalau bapa datuk tak payah minta izin cucu kecil kan, minta izin dia pun tak tahu apa kan. Bapa datuk tak payah dia boleh buat terus tanpa minta izin. Ni bapa datuk untuk cucu. Tapi ulang balik, duit siapa? Duit bapa atau datuk, bukan duit cucu Baik, yang ketiga ni soalan saya kira selalu ditanya dan mana-mana tempat akan tanya benda ni. Demikian lagi tidak harus, lagi tidak memada. Maksudnya tak sah lah. Tak sah apa? Melakukan korban untuk orang mati dengan tidak ada wasiat darinya. Dia buat korban untuk arwah mak aja. Tapi maknya tak wasiat pun untuk dia buat korban. Tak sah korban. Saya pernah bincang satu tempat, lepas tu ada seorang tu main jumpa, Ustaz, saya tiap-tiap tahun buat korban untuk arwah mak saya, Ustaz. Dah berapa tahun dah tiap-tiap tahun buat.
Saya tanya mak ada wasiat tak? Mak tak wasiat tu. Tak apa, jadi kenuri lah kan. Jadi yang pertamanya, kalau mak dah meninggal tak apalah nak buat macam mana. Cara dia agak-agak macam mana? Agak-agak macam mana? Tadi kita belajar Tadi kita belajar sikit. Macam mana kita nak boleh mak kita dapat juga kebaikan dengan korban kita? Kongsi pahala. Korban untuk siapa? Untuk kita. Kongsi pahala dengan mak. Macam tu. Mak yang telah meninggal dunia yang tidak wasiat. Tu salah satu cara dia. Kongsi pahala. Satu. Yang keduanya, nak abad tuan-tuan, siapa yang masih hidup, yang jumpa ilmu ni, balik wasiat setiap. Wasiat setiap ni, mak wasiat setiap kan hampa ada duit tiap-tiap tu buat kat mak. Saya wasiat dah kat anak-anak saya tu. Abang siap ni, ayah wasiat siap ni, hampa esok kalau ada duit tiap-tiap tu buat korban, ayah izinkan. Lepas ni depa boleh buatlah. Apa lagi boleh wasiat? Ni umrah sunat, haji sunat. Kan? Umrah sunat, haji sunat bukan boleh kalau orang dah meninggal. Balik wasiat siap. Handphone bawa kan? Tekan siap hantar. Wasiat. Ya izinkan. Hantar tak lagi lupa, balik lagi lupa. Jadi tuan-tuan gitu cerita dia. Ini kita cerita nak jadikan benda tu ibadah korban. Tapi kalau nak makan buat kenduri biasa tak apalah. Bukan kata tak sah. Ini bukan kata sah sembelihan tu. Binatang sembelihan tu boleh dimakan. Bila putus halqum dan marid, cukup syarat-syarat dia yang 4 tu sah dimakan. Cumanya korban tu tak dapat. Tak dapat dekat korban tu. Boleh beza nah? Boleh beza kan? Ada beza kan antara sah korban dengan sah apa? Sah sembelihan. Boleh nah? Boleh. Bagus soalan tu. Terus kita pi dan kita jumpa. Okey, selesai. Patut boleh dah selesai. Bab korban untuk orang lain. Satgi tak baca dah. Satgi terus lompat. Bagus soalan tu. Saya suka macam tu. Okey, balik muka surat 7. Tu daging ke? Satgi kita tengok bab daging. Bab daging tu saya cadang nak bagi fasa kedua. Bab agihan daging tu. Terima kasih Pak Cik. Bab daging tu secara detail saya akan pi ke lepas makan lagi. Okey. Sebab ni kalau kita cerita bab makan daging, kita duk lapang lagi kan. Kita pun tak berapa nak tenang. Satgi kita pergi lepas makan, kita dah kenyang, main cerita bab makan daging tak apa. Satgi, Pak Cik kalau saya terlupa, Pak Cik tolong ingatkan lah. Kok-kok saya lupa. Okey, balik pada tadi. Tadi kita bincang korban sunat. Balik muka surat 7. Sekarang ni kita bincang korban wajib. Tadi kan kita baca Syekh bagi tahu wajib tu hanya untuk siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajib atas Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada tak wajib atas kita umat Nabi? Jawab dia ada. Ni Syekh nak cerita ni. Ni kita nak masuk ni. Siapa dalam kalangan kita yang umat Nabi Muhammad boleh jatuh wajib juga pada dia? Siapa ni nak cerita ni? Ustaz, kenapa kita nak kena tahu korban kita ni sunat ke wajib? Kerana kalau korban itu sunat, ada cara agih daging dia, ada cara urus dagingnya, boleh makan ke tak boleh makan, satgi kita bincang. Kalau korban tu wajib, ada cara urus dagingnya, ada cara makan, tasarufkan dagingnya. Contoh mudah ialah kalau korban wajib, tuan korban tak boleh makan sikit pun daging dia. Orang kaya tak boleh ambil sikit pun dagingnya. Yang boleh ambil ialah siapa? Orang miskin saja. Boleh tak pengurusan nak buat kenduri, nasi daging, pakai daging korban wajib? Jawab dia tak boleh. Jadi kita kena tahu tuan-tuan. Tuan-tuan sebelum masuk ni tuan-tuan kena tahu, tuan-tuan masuk ni sunat ke wajib? Kalau sunat, okey, boleh masuk. Sekian. Tahu cara sehari kita bincang macam mana nak agih daging. Tapi kalau tuan-tuan masuk ni wajib, tuan-tuan kena habaq kat pengurusan ni. Tuan-tuan kena habaq kat pengurusan. Ni korban wajib saya no. Jadi saya kalau pengurusan, kalau mai kat saya korban wajib, saya akan tengok dulu keliling. Kampung kita ni kampung orang miskin ke tak? Kampung kita kampung orang miskin ke orang kaya? Orang kaya? Saya tak kata, tuan-tuan kata. Sekali kita bincang bab kaya orang miskin. Kalau semua orang miskin senang, sebab daging tu semua untuk orang miskin saja. Tapi kalau kampung kita ada campur miskin kaya, sangat risaulah untuk diagihkan.
Jadi kalau yang mai nak masuk korban wajib tu, saya cadang dia buat sekok terus. Senang kita tahu yang ni jangan usik. Contoh kambing sekok. Siapa jangan usik ni kambing ni? Ni wajib. Mana ni semua orang miskin punya. Kita tak boleh, orang kaya tak boleh ambil, tuan korban pun tak boleh ambil. Kena sekok. Kalau dia masuk satu bahagian, saya cadang hantar pi tempat orang miskin. Mana-mana kampung Sabah ke, Sarawak ke, Baling yang memang orang miskin-miskin, atau hantar pi keluar India ke mana orang miskin. Lembu tu jatuh, memang semua miskin, tak ada masalah dah lah. Yang tu sekali kita akan tengok. Cuma sekarang kita nak tengok bagaimana korban itu menjadi wajib. Bila kita tahu bagaimana dia jadi wajib, maka kita tahulah sekali kita ni nak hantar pi ke mana dan kita nak urus bagaimana. Baik, korban wajib muka surat 7. Dan tiada wajib korban itu melainkan dengan ada dua cara korban itu jadi wajib. Satu, nazar, seperti seorang berkata, lillahi alayya an udhhiya bihadhihi, kerana Allah Ta'ala wajib di atas aku korban dengan kambing ini, umpamanya dia nazar. Contoh dia kata apa? Kambing ni aku nazar jadi korban, contoh. Atau dia kata anak aku dapat cucu, aku korban satu bahagian lembu, contoh. Maka wajib lah korban dia, nazar jadi korban wajib. Contoh, anakku dapat SPM baik, aku akan korban. Korban tak kira lah, dia kata korban kambing ke apa. Kalau dia kata korban kambing, dia kena cari kambing. Kalau dia kata korban saja, dia boleh pilih korban apa pun. Kalau dia kata korban lembu, kena tersilap sebut korban unta. Pilah cari unta. Ada dia sebut kan. Hati-hati tuan-tuan. Ini bagi kes nazar. Boleh ya? Jadi tuan-tuan masuk korban ada nazar atau ni? Ada nazar kena habaq pengurusan, kita kena urus cara nazar. Saya dapat cucu, anak saya lama dah tak beranak ustaz, dia dapat anak, saya dapat cucu, saya nak korban. Jadi nazar. Tuan-tuan kena habaq pengurusan. Orang miskin je boleh makan. Tuan-tuan tak boleh makan. Surau pun tak boleh nak ambil untuk jalan orang kaya. Tak ada nak. Jadi kalau ada tolong habaq, kita adjustment siap-siap. Kalau ada pengurusan dia pemai berkata ni korban saya nazar ni, kita kena adjust tepi siap-siap. Kalau boleh sekok, ataupun kalau boleh saya cadang bawa pergi tempat orang miskin tu lah. Nak urus kan. Tempat orang miskin susah kita nak urus kan. Yalah tempat kita kan lagi daging ada hilang. Itu satu cerita pula kan. Sembelih lagi ekor tak ada kan. Kan berlaku kan tempat kita. Jadi masalah ada keliling kadang-kadang bukan semua miskin. Baik, yang kedua. Yang kedua ni jarang-jarang dibincangkan. Tapi tuan-tuan, alhamdulillah Allah buka pintu ilmu kita hari ni, kita jumpa. Apa dia? Korban wajib yang kedua dengan ta'yin, seperti dikatanya. Dia ta'yin. Seperti ta'yin ni apa? Ta'yin ni macam ni. Dia sebut inilah korban, atau dia kata aku jadikan ia sebagai korban. Maka dengan lafaz yang tersebut itu jadilah korban dengan umpama kambing suatu yang wajib, kerana hilang miliknya daripada kambing itu dengan nazar dan ta'yin. Contoh, dia bela lembu banyak, dia kata hak tu lembu korban. Dia sebut hak tu lembu korban, tunjuk pula. Ataupun dia kata hak putih tu korban, automatik jadi hak tu korban. Automatik jatuh hak milik lembu tu untuk orang miskin. Yang ni pun sama juga. Ada kes satu, lepas saya kuliah, ada orang mai, ustaz, dia ni saya tak mau sebut detail lagi, takut dikenali. Dia kata memang tiap-tiap tahun saya duk sebut macam tu ustaz. Dia pada awal tahun lagi saya duk kata tu korban lah, jangan kacau. Dia belah lembu, dia memang macam tu dia tiap-tiap tahun. Okey, yang tu korban yang kata. Dia habaq kerja dia semua, habaq dekat budak dia semua, itu korban. Maka kata Syekh itu jadi ta'yin, termasuk dalam hukum korbannya menjadi wajib. Jadi korban wajib ada dua lah. Satu dengan nazar, satu dengan ta'yin. Okey, satu dengan ta'yin. Okey. Maka bila dia dah nazar atau ta'yin, wajib atasnya menyembelihnya dan tidak harus dia mentasarufkannya dengan umpama jual. Ni kalau dia dah tunjuk lembu tu korban, dia wajib lepas ni dia sembelih bila masuk korban. Tak boleh dia urus tasaruf ni, maknanya dia menguruskan. Dia tak boleh menguruskan binatang yang dia tunjuk tu, dia yang dia sebut korban tu,
dia tak boleh urus umpama jual dan menggantikannya dengan yang lain sekalipun dengan yang lebih baik darinya. Dia kata tak apa, saya ganti lain korban lagi besar. Tak, hak tu juga. Tu ta'yin, hukum ta'yin lah. Jadi tuan-tuan hati-hatilah kepada yang ada lembu. Kita ada ayam je kan. Ayam pun tak berapa nak ada dah lah ni kan. Budak-budak kita ayam pun tak dan tengok dah. Kadang anak saya ayam kokok pun dia pelik ayam zaman lah ni, ayam pun payah dah. Ya. Ya. Kita dah pengurusan kita dah buat dah macam baik. Masjid ke surau ke. Ramai lembu tambat di surau ada di masjid. Lepas tu orang yang masuk korban dia masuk satu tumpuk lah. Satu tumpuk lah. Yang ni tu dia ni nak korban. Ya. Betul. Lembu ni yang nak korban ni. Ya. Kalau putih ke, kalau merah. Ya. Betul. Hak ni berlaku kan. Kita masuk korban, lepas tu duk mai dah, kita pun buh nombor siap kan. Dia kata ni lembu korban aku. Dibimbangi juga masuk dalam ta'yin. Sebab tu bila saya bincang dengan guru dan sebagainya, dengan kawan-kawan dan guru waktu bincang tu, tuan-tuan perasan tak dulu-dulu ni kita kan dia bagi tahu nombor lembu je, tapi dia tak tahu lembu yang mana. Perasan tak? Okey, aku nama ni lembu 1, nama ni lembu 2, nama ni lembu 3. Lembu hak mana orang tak tahu, hak tahu pengurusan je. Satgi dia tarik, oh baru tahu hak ni lembu kita. Kan? Dan kemudian satu lagi, orang tua-tua dulu nak mengelakkan ta'yin, cara dia ialah apa? Dia baru akad waktu lembu sampai tu. Perasan tak? Dulu-dulu dia pegang tali kan? Pegang tali baru akad. Sebelum tu dia bagi dah tapi dia tak akad lagi. Ni baru akad waktu tu. Saya akad tuan untuk sembelih lembu saya. Baru akad. Agih kan? Baru akad tu serah wakil untuk sembelih dan sebagainya korban. Supaya nak elak ta'yin lah. Jadi macam mana saya nak sebut macam ni lah. Saya faham situasi kita ni, tapi lah ni kurang sikit. Sebab lah ni lembu sampai lambat kan. Lembu sampai sehari sebelum. Dulu saya ingat tempat saya tu, lembu sampai 24 ekor di Masjid Aitam tu. Dia awal dah sampai, 3-4 hari sampai dah. Malam tu kami duk main dengan lembu ni kan. Jadi waktu tu memang ni lembu aku lah. Memang jadi macam tu. Kita bimbang dia masuk dalam ta'yin. Jadi tuan-tuan hati-hatilah bab tu. Hati-hati. Maknanya kita tengoklah pengurusan kita buat cara yang terbaik macam mana. Kalau kita boleh elakkan lah. Kalau kita tak boleh elakkan, maknanya kita terpaksa juga. Sekejap takut jadi kita kena ambil qaul lain lah kan, pandangan lain. Kita cuba elakkan macam ni lah. Lembu turun lambat kan, mereka tak tahu lembu mereka mana, mereka tahu nombor je. Saya kita bawa pergi baru tahu, oh ni nombor 1. Gitu. Boleh juga macam tu kan. Kita cuba nak elakkan ta'yin. Sebab apa tengok tuan-tuan tengok saya sebutkan kat tuan-tuan. Muka surat 8 bawah. Saya lompat ke surat 8 bawah. Syahdan tengok saya baca ni ada kaitan yang tadi Haji tanya. Syahdan bahawasanya kambing atau barang sebagainya yang dibeli oleh seseorang dengan qasad korban. Dia beli memang nak buat korban. Macam kita ni, kita beli memang nak buat korban. Nampak tak? Okey. Apabila dia ditanya orang tentang hal kambing itu, maka dia menjawabnya dengan katanya bahawa kambing ini kambing korban. Nampak tak? Macam kes ni, dia beli memang nak buat korban, ataupun dia sah pengurusan buat korban. Lepas tu orang tanya kambing apa tu? Kambing korban lah dia kata. Tengok Syekh kata apa. Nescaya jadilah kambing itu korban wajib dengan sebab ta'yin. Nampak? Tu Syekh bagi dah contoh hak tu. Hak kita duk bincang. Tengok, nampak? Tengok baca bawah lagi. Maka wajib atasnya menyembelihnya dan mensedekahkan sekalian suku-sukunya. Wajib dia sembelih dan sedekah. Apa makna sedekah? Sekali kita jumpa banyak kali sedekah. Dalam kitab Jawi lama macam ni, kalau sebut sedekah maknanya bagi pada orang miskin. Okey, sekali jumpa sedekah saya tak sebut dah orang miskin. Tuan-tuan tahu dah. Hak masuk lambat tu sekali dia tak tahu, tolong habaq kan. Sedekah tu maknanya bagi pada orang miskin. Baik, ulang balik. Maka wajib atasnya menyembelih binatang tu dan mensedekahkan sekalian suku-sukunya. Maksudnya dia wajib bagi orang miskin. Dan haram atasnya memakan sesuatu daripada dagingnya. Buat Syekh sebut. Baca lagi, Syekh sebut lagi. Sayugia hendaklah kita tahu masalah ini, kerana yang demikian itu telah jatuh pada kebanyakan orang-orang awam. Syekh kata orang lah ni duk buat macam tu. Syekh kata kita kena tahu, tengok Syekh kata telah jatuh pada kebanyakan orang awam
yang berkata tatkala ditanya orang bahawa kambing ini kambing korban, dalam keadaan mereka itu jahilkan hukum yang terhasil daripada kata-kata yang tersebut tu, mereka tak tahu dia sebut tu jadi ta'yin. Maka mereka makan sedikit daripada dagingnya dan terkadang mereka tidak menyembelihnya, hanya mereka tasarufkannya dengan jual atau ganti dan yang lainnya. Maka yang demikian itu adalah kesilapan. Tok Guru abang dah. Dia tanya tu. Tok Guru dah tahu dah kita akan jadi macam tu. Jadi cara nak elaknya ialah gitulah tuan-tuan. Salah satunya saya duk tengok pengurusan-pengurusan setengah tempat, dia tak abang. Mana-mana nombor dia tak abang. Turun-turun tu tak abang. Sebab bimbang jadi ta'yin. Untuk share apa-apa. Jadi kalau ialah kita cubalah baiki tahun ke tahun kita cuba baiki. Bila kita dah mengaji ni, kita cuba baikilah. Walaupun jadi tuan-tuan mungkin boleh tanya kan, tuan-tuan kata tak ada ke mazhab lain ke ni apa. Kita jangan pergi ke mazhab lain kan. Kita pegang mazhab Syafi'i ni tu. Mazhab Syafi'i ni kita pegang tu lah kan. Kalau boleh kita elak. Antaranya mungkin atau sesuatu yang lebih baik pengusaha boleh fikirkan, antaranya ialah mungkin tak buh nombor lagi lah. Lembu mai pro ada ikat semua. Orang pun tak tahu nombor 1 mana, nombor 2 mana, nombor 3 mana, tak tahu. Tapi dia pun tahu dah, saya nombor 1, dia ni nombor 2, tapi lembu mana tak tahu, kambing mana tak tahu. Betul boleh. Jadi dia tunjuk pun tak kena. Contoh kalau dia tunjuk lembu orang, dia kata tu lembu korban saya, tengok bukan lembu dia, tak jadi, tak ta'yin tu. Kan? Jadi tak tahu. Selagi kita tarik tengah dulu ke, kita tarik yang mana-mana dulu nak start korban. Kita tarik tu, tarik ni. Maka moga-moga dengan usaha kita tu terelaklah jadi ta'yin. Kerana apa ta'yin? Kesannya ialah daging tu termasuk dalam hukum korban wajib. Nampak? Syekh pun sebut jelas dah macam mana yang kita ni. Tuan-tuan pegang kita ni. Ya. Wih. Ya kita tak tahu lah. Sahaja aku tarik balik kerana Allah Ta'ala lah. Dia bab ni dia tak ada tarik balik dah. Dia sebut-sebut tu jadi dah. Tengok ada di belakang saya sebut tadi kan. Bila dia sebut tu hilang milik saya ada. Dia terlepas habis dah. Jangan buat melawak benda ni. Jangan buat melawak kan. Jadi tak boleh, dia akan jadi wajib. Dia tidak risaulah satu lagi. Dia saya jawab bagi habis dulu sana je. Maknanya dia tak ada tarik balik dah. Tak ada lah sebab automatik daging lembu tu dah tak jadi milik dia dah, milik orang miskin, tunggu masa untuk kurbannya. Okey. Jadi gitulah keadaannya. Tapi kalau benda-benda perkara-perkara lama dah berlaku tu, kena main sembang tepi lah. Kena main sembang tepi. Kalau contoh dia tiap-tiap tahun dah ustaz saya buat macam tu, tu cerita lain. Kena main sembang tepi sebab bila tiap-tiap tahun tu jadi susah untuk dia nak ganti balik jumlah yang besar tu kan. Maka kita teliti tengoklah pandangan yang mungkin boleh membenarkan sikit kan. Tapi dalam kes macam ni memang dia tak ada tarik balik lah. Tak ada tarik balik. Wallahu alam. Ustaz Haji. Takut yang kita pegang kan. Bila kita memang kita tak tahu. Ya. Depa sendiri teka. Jadi bila depa mai orang yang terlibat korban, tu mai mesti bertanya nak tahu pasal yang masalah tak mengaji. Bila mai mengaji. Ya. Kita geng tukang susun lembu pula bang. Tu. Jadi tak yang tu pun tahu. Ya. Yang ni pun kan. Dia duk mai tanya. Jadi pengusaha ni kena. Ya. Kita cuba. Betul. Saya setuju. Ta'yin. Okey, saya setuju. Maknanya pengusaha kita ambil perhatian dan kemudian sebab itulah tuan-tuan antara tujuannya surau dan masjid anjurkan pengajian ni supaya kita tahu. Kau boleh semua orang tahu, yang pegang tali lembu tahu, hak tolong susun lembu tahu, apa rebah lembu tahu, hak potong daging semua tahu, hukum senang. Jadi tak ada masalah. Itu tujuan dia. Tapi tak apa. Dia ramai ni kan, ni ejen ramai ni, tuan-tuan tolong bagi tahu. Tuan tolong bagi tahu. Cuma jangan ya.
Saya dengar Perak aja. Saya perasan Perak je. Hal lain tu saya tak dapat perkataannya. Boleh cik. Tak. Waalaikumsalam. Ya kak, sila. Okey. Tu dia lepas setahun. Hebat. Elok lagi daging. Tahu ahab nego daging tahu. Boleh makan lagi ke daging tu? Elok lagi. Lepas setahun boleh tak apa makan. Lepas setahun tu. Masya-Allah. Tak apa makan tuan kurban kan? Betul kak. Tak apa. Sekali lagi kita akan tengok tuan korban apa hak dia atas daging tu. Kita akan jumpa sekali di sesi kedua nanti. Di situ kau akan nampak. Cuma saya abang kalau daging tu elok makan lah, tapi kau tak elok asal makan lah sebab setahun kan. Boleh daging setahun elok lagi timbang betul boleh ya? Boleh. Okey. Dia jadi macam daging import lah tu. Tak apa. Dia bagi berapa kilo? Macam biasa. Satu tumpuk lah. Okey, tak apa. Tak apa, boleh. No problem. Buat kenduri main tak kat surau. Okey. Dari segi hukum tak ada masalah. Sehari kita akan tengok secara detail lagi nah. Baik, kita ada setengah jam lagi tuan-tuan sebelum kita makan. Mari kita tengok binatang yang harus dibuat korban. Muka surat 9. Jadi tadi clear nazar dengan ta'yin dah selesai nah. Ya. Ada soalan ke? Soalan betul ni. Berkaitan kali kata topik lain. Okey, baca dulu tengok. Ada tukang baca pula. Hebat surau. Soalan dia macam ni Ustaz. Satu bahagian berkongsi duit. Bagus. Tapi bubur satu nama saja. Contoh saya dengan Ustaz. Kita kongsi nama. Ya. Tapi untuk nak memudahkan proses korban tu, buat nama saya. buat nama Ustaz. Boleh nama saya tak apa. Boleh Boleh Ustaz. Contoh boleh. Memang tepat lah memang tajuk dia ni. Ni nak baca ni. Mari tengok. Saya dengan Ustaz kita kongsi duit. Ya. Tahun ni bubur nama saya. Okey. Apa nama? Duk buat nama pula. Okey. Ini binatang yang harus dibuat korban. Okey, di sini ada betul-betul kau memang tepat dah tanya soalan tu. Saya akan syarah. Kalau saya lupa bagi tahu jawapan tu tanya saya Okey, kita pergi muka surat 9 bawah. Saya ambil daripada atas lah, kita ambil sikit. Binatang yang harus dibuat korban. Bermula tidak memada sebagai korban daripada segala binatang melainkan na'am jua, iaitu unta, lembu, kebau dan kambing. Ini kita dah bincang tadi. Maknanya lain pada tu dia tak jadi korban. Tapi sembelih tu boleh sah lah kalau cukup syarat dia tak jadi ibadah korban. Jadi nak korban unta, lembu, kebau, kambing. Kerana bahawasanya berkorban, ibadah korban itu sendiri dengan selain daripada na'am itu tidak mangkul daripada Nabi dan segala sahabat. Mangkul ni tidak sampai ataupun dipindahkan. Tidak dipindahkan cara tu. Maknanya Rasul dan sahabat tak buat korban unta, lembu, kebau. Ada orang tanya korban dengan ayam dan ada orang sandarkan kepada Saidina Ibnu Abbas. Wallahu alam. Tapi kita memahami dalam mazhab Syafi'i yang korban tu jenis tu je. Maknanya kalau sembelihan pun lain daripada unta, lembu, kebau, kambing, dia tak jadi korban, dia dikenuri lah. Dikenuri biasa. Kemudian mari kita masuk. Maka tidak memada sebagai korban oleh lembu hutan dan keldai hutan. Okey, ni sikitlah ni tak ada apa. Yang ni saya nak bagi tahu kacukan. Okey, saya tak mau macam tu. Yang bawah tu, perenggan yang bawah memada seekor unta atau lembu atau kebau dari 7 orang. Boleh. Unta boleh 7 orang, lembu boleh 7 orang, kebau boleh 7 orang. Selesai. Faham kan?
sama ada sekalian mereka itu hendakkan korban atau tidak. Faham tak? Maksudnya lembu kita ada 7 bahagian, 6 saja buat korban, 1 lagi nak buat akikah. Boleh tak Ustaz? Boleh. Okey. Lembu kita 7 bahagian, 5 korban, 1 akikah, 1 lagi tak ada orang punya. Tak ada orang punya. Nak buat macam mana? Surau tetap nak kena beli cukup sekok. Mana boleh beli 6/7. Kena beli. Jadi satu, tak ada siapa punya Ustaz. Kami tak cukup satu panggung. Puas cari dah. Jadi siapa macam surau kena bayar lah Ustaz. 850. Tak apa. Sah tak? Sah korban semua sah. Akikah pun sah. Surau saja pun sah. Surau saja. Saya boleh nama surau saja. Tapi eloknya surau, buatlah boleh nama siapa-siapa. Kan? Buh nama Tok Imam. Oi tak aci Ustaz, asyik Tok Imam je. Buh nama Tok Siak. Pun tak aci juga. Buh nama makcik mana ke buh. Pun tak aci juga. Betul macam mana? Lepas tu dia buh nama surau saja. Tak ada korban. Buhlah nama siapa-siapa, dia kongsilah pahala dengan kita, kan? Okey. Okey, yang ni tuan-tuan teliti betul ya. Ni saya baca dan tuan-tuan cuba fahamkan. Dan memada seekor biri-biri atau kambing dari seorang jua dengan sepakat di antara ulama. Okey, clear. Seekor biri-biri atau kambing seorang. Okey, boleh. Okey ya, boleh ya. Faham kan? Okey, tengok sambung. Yang ni dengar betul-betul dan fahamkan setiap perenggan ayatnya. Tidak memada ia dari 2 orang atau lebih. Sekok kambing tu tak boleh 2 orang. Boleh faham kan? Sekok kambing seorang lah. Sekok kambing tak boleh 2. Faham? Okey, dengar hak ni selalu orang keliru. Hinggakan jika 2 orang menyembelih 2 ekor kambing yang mereka bersyarikat pada memiliki setiap ekor kambing itu, nescaya tidaklah memadai, kerana bahawasanya setiap seorang daripada mereka tidak menyembelih seekor kambing. Kata Syekh, kalau 2 orang 2 kambing kongsi, tak boleh. Boleh faham tu? Seorang seekor kambing, 2 orang tak boleh kongsi 2 ekor kambing. Faham Faham. Makcik faham. Cekap cekap. Boleh urus kambing tu depan. Maksudnya apa? Macam ni, 2 orang, 2 kambing ni apa punya? Kambing 2 ekor. Ni baru ni ada orang telefon saya. Dia kata, Ustaz, pakat tu kami ni beli 3 ekor kambing, satu surau tu. Beli 3 ekor lembu. Lembu tak dapat sama saiz. Lembu saiz beza-beza. Besar, kecil. Hak geng dapat lembu nombor 3 ni tak puas hati. Bayang sama. Kami dapat lembu kecil. Habis mereka buat macam mana? Dia tiba, Ustaz, boleh tak ni jawatan kuasa bincang ni nak buat apa? Semua lembu tu, semua kita punya. 7 orang, 7 tu 21. 3 lembu tu 21 orang punya. Hak pertama pun kita share, hak kedua pun kita share 21 orang, hak ketiga pun kita kongsi 21 orang. Boleh tak boleh nak buat korban? Jawab dia tak boleh. Macam Syekh kata, 2 orang berkongsi 2 ekor kambing. Kambing ada 2, satu hitam, satu putih. Hitam ni siapa punya? Kami 2. Putih siapa punya? Kami 2. Tak sah korban. Sebab dia mesti satu putih tu seorang, hitam tu seorang. Tapi Ustaz Nazir tak puas hati. Dia kata, mana boleh saya dapat hitam, saya mahu hak putih. Tu selalu duk kelik tu kan. Jawab dia kena betul langsung jugalah. Seorang kena ambil 1. Jadi itu maksud Syekh, 2 orang tak boleh bersyarikat pada 2 ekor kambing. Boleh nampak? Okey, jelas tu. Okey, selesai. Okey, pergi sebelah. Sekejap lepas bincang ni, saya jawab hak soalan tadi, soalan bertulis tadi tu. Adapun hadis, sebab bila Syekh kata macam tu, 2 orang tak boleh kongsi 2 ekor kambing, ada orang mungkin tak salah faham. Dia kata, hadis Nabi SAW ada sebut Rasulullah kongsi korban tu dengan semua umat Nabi. Kan ada hadis, tengok Syekh bawa. Adapun hadis Allahumma hadza an Muhammadin wa ummati Muhammad, wahai Tuhanku, inilah korban dari Muhammad dan dari umat Muhammad. Nabi SAW sembelih seekor binatang, Rasulullah kata ini korban Muhammad dan korban umat Nabi Muhammad. Apa maksudnya? Adakah seekor kambing tu untuk semua umat Nabi dan Nabi? Tidak. Syekh kata, tengok,
maka ia itu ditanggungkan ia di atas menyekutukan pada pahala. Itu Nabi kongsi pahala, saya kata, bukan kongsi satu korban tu dengan orang semua, kongsi pahala saja. Maka ia itu harus, boleh, itu tak apa, kongsi pahala tak apa. Tapi 2 ekor kambing tak boleh dua-dua orang punya. Tapi 2 ekor kambing, satu saya punya hitam, satu putih Ustaz punya, Ustaz Nazir punya. Tapi pakat kongsi pahala. Saya buat, saya niat kongsi pahala dengan dia. Dia buat, niat kongsi pahala dengan saya. Tak apa. Gitu tak apa. Dari kerana inilah kata mereka itu bahawa harus seorang menyekutukan orang lain pada pahala korbannya. Menyekutu ni kongsi lah. Dan terhasil pahala bagi orang itu. Ini dalil boleh kongsi pahala korban. Saya jawab tadi. Ghazali tanya soalan. Ustaz, kita kongsi diorang tadi kan? Kongsi diorang, tahun ni buh nama saya. Jawab dia apa? Korban tetap atas orang yang nama tu saja. Tapi saya niat kongsi pahala Ghazali. Dia dapat. Okey. Kemudian tahun depan nama dia pula. Korban atas nama dia. Saya kena tanya, Ali kongsi pahala dengan saya. Saya kena tanya, kena tuntut lagi, dia lupa. Kan? Kena tuntut. Contoh, ada orang suami isteri kat rumah. Nak masuk 850 duit tak ada. Tapi dekat 400 lebih kami boleh Ustaz. Seorang 400 lebih, 400 lebih. Mereka pakat 2 suami isteri. Tahun ni nama abang, tahun depan nama cek. Tahun ni nama abang, tahun depan nama cek. Macam tu. Boleh tak boleh? Boleh dengan syarat korban tu satu nama aja. Dia kongsi pahala dengan orang tu. Tapi kalau dia lupa niat kongsi pahala, pakai tak dapat lah. Kira pakai dapat pahala bagi duit je lah kan. Itu 2. Kita pergi besar lagi. Ada satu rumah, semua orang susah, duit tak berapa nak ada. Kongsi adik-beradik 7 orang. Kata 850, kongsi 9 orang. Seorang 100, adik kecil bagi 50. Kami tak ada duit, jadi kami kongsi 9 orang. Ustaz, ambil satu korban. Jawabnya apa? Korban tu sah kalau satu nama saja pi. Satu nama saja pi. Tetaplah bohlah nama sebab abang ke apa, pakatlah. Satu nama je. Jadi daftar satu nama. Jangan buat banyak nama. Satu nama, okey. Yang daftar tu, yang akad daftar tu, dia niat kongsi pahala dengan semua ni. Macam tu. No? Boleh tuan. Jadi gitulah cerita dia. Jangan salah faham. Saya ulang sekali lagi. Jangan salah faham kata, ustaz kata boleh 9 orang satu tumpuk. Jangan ni saya. Kadang mereka dengar tak habis. Boleh 9 orang tu tumpuk. Mana boleh, tak boleh. Seorang satu tumpuk je. Hak lain tu tolong bagi duit dekat dia untuk dia buat korban. Daftar pun korban pun satu nama saja. Tak boleh 9 tu. Tapi dia niatlah pahala untuk orang lain kan. Dia niat dapat. Dia tak niat, kita dapat pahala duit bagi kat dia je lah kan. Gitu. Boleh. Ada soalan tu sebelum kita berhenti rehat 10.30. Sila Haji. Kita buat korban ni ada wajib sunat dengan menazakkan dia. Kalau kita buat di India, di Belanda, dia hukum dia wajib, kita buat wajib. Kalau buat di tempat kita buat sunat. Makna kelebihan sunat dan wajib pada perbezaan lah. Mana lebih baik kita buat di tempat sendiri yang kita buat sunat dan kita buat di Belanda kita buat wajib. Beza hukum tu berbeza kan. Kalau wajib tu memang buat pahala tinggal ni kan. Dia dah perbezaan. Tapi kita buat juga, kita tak ada lagi perbezaan dia buat wajib. Boleh? Okey dah. Okey, baik. Okey. Yang pertama, saya betulkan sikit. Hukum kurban dia akan menjadi sunat atau wajib. Nazar masuk dalam wajib, ta'yin masuk dalam wajib. Jadi sunat ada cara agihannya, wajib ada cara agihannya. Kita nak buat di Malaysia ataupun di luar negara atau di mana-mana, tergantung pada hukum kurban kita. Kita boleh buat sunat di Malaysia, boleh. Hukum kurban sunat di Malaysia boleh. Kita boleh buat korban sunat di India, boleh. Kita boleh buat korban sunat di mana-mana pun boleh. Dia bukan kata di India korban wajib saja, tidak. Di India boleh buat korban sunat juga. Sama juga wajib. Kita boleh buat korban wajib di Malaysia, boleh. Kita boleh buat korban wajib di India, boleh. Kita boleh buat korban wajib di mana-mana pun boleh. Dari sudut tempat tu dia tidak menentukan korban jenis-jenis ni. Sunat atau wajib tak. Cuma bila mai kepada bab agihan, itu yang menjadikan kita memilih tempat yang sesuai. Contoh apabila kita korban wajib, hanya orang miskin saja yang boleh ambil daging-daging tu.
Jadi oleh kerana tu kita memikirkan mana tempat yang ada orang miskin semua. Senanglah turun-turun tu, siapa-siapa ambil pun lepas tanggungjawab. Sebab itulah terkeluarnya idea hantar pergi India lah hak wajib. Hantar pergi pedalaman Sabah lah hak wajib. Hantar pergi mana? Bali ke mana yang susah. Itulah. Jadi bukan maknanya di sana wajib, di sini sunat. Tak wajib. Maknanya sunat wajib tu atas kita. Kita kalau nazar, ta'yin, jadi wajib. Tidak nazar, tidak ta'yin, jadi sunat. Di mana-mana kita boleh pilih nak buat. Cuma kita mengambil kira siap-siap. Daging ni esok nak agih macam mana. Kalau kita nampak daging semua nak pergi kat orang miskin, kita kena cari tempat korban yang orang miskin keliling lah. Senang turun-turun tu orang miskin semua. Dengan tukang sembelih pun miskin, tok imam pun miskin, tukang atuk semua miskin. Senang. Jadi siapa ambil pun semua selesai. Itulah saya baru ni bincang guru sebelum 2-3 minggu lepas saya tanya bincang-bincang tadi tu pula. Dulu orang dulu tak bincang sangat bab miskin-miskin ni. Perasan tak? Kenapa? Antara sebab yang semua miskin. Dengan tutup imam ma'ruf miskin. Dengan tukang sembelih semua miskin. Dengan tukang kutip duit semua miskin. Dulu kan orang dulu kampung kan semua miskin. Jadi tak bincanglah sangat. Nak bincang apa turun-turun tu memang semua kita punya lah. Tapi law ni zaman dah berubah kan. Semua dah kaya miskin bercampur-campur. Jadi kita kena bincang lah. Sebab tu diminta untuk kami jelaskan. Kita cuba sebaik mungkin untuk patuhi lah tuan-tuan. Mai, kita pergi sikit lagi. Kemudian sekejap kita terus 10.30 nak berhenti dah. 10 minit lagi saya nak laju sikit 10 minit. Saya tak benarkan sebarang pertanyaan sehingga kita makan. Sekejap lagi lepas makan baru tanya. Kalau tuan-tuan ada soalan boleh catat dan sebagainya. Lepas tu boleh ni catatlah. Catat. Nak SMS saya boleh SMS, WhatsApp janganlah. Saya untuk SMS je ni, telefon SMS ya. Nak SMS boleh. Kau nak tanya aku malu nak mai. 013-488-1020. SMS saja. Okay. 013-488-1020. Dan yang terafdal daripada korban itu ialah, okey, orang tanya, ustaz, saya ni nak korban unta ke lembu? Mana lagi bagi? Lembu ke kambing? Kambing sekok ke unta satu bahagian? Syekh jawab kat sini. Saya bagi laju sikit sebab nak habis ni dalam masa 2-3 minit saja. Unta yang afdal ialah unta kerana dagingnya lebih banyak daripada lembu. Paling baik unta. Okey, paling baik unta. Pergi cari unta. Tahun depan surau buat unta. Jenuh surau unta, jenuh proses. Yang kedua, unta duduk nombor 1 ranking dia. Yang kedua, makan lembu atau kebau kerana dagingnya lebih banyak daripada kambing. Unta, lembu, kebau duduk satu level. Yang ketiga, biri-biri. Yang keempat, kambing. Okey, unta, lembu, kebau, daging. Daging pula dah. Nampak sangat nak berebut. Nak makan, minta maaf. Kambing. Masya Allah. Dia berebut ni. Lapar. Dah saya tak lapar. Saya nak perebut. Sebab banyak saya nak pergi perhabis cepat. Takut tak dan. Okey, kemudian tuan-tuan tengok nombor 1 unta, sekok. Nombor 2 lembu sekok. Nombor 3 biri-biri sekok. Nombor 4 kambing sekok. Nombor 5 kemudian maka yang disyarikatkan daripada sekok unta. Kemudian baru 1/7 daripada unta. Kemudian yang disyarikatkan daripada lembu atau kebau. Kemudian baru 1/7 daripada lembu atau kebau. Soalan, sekok kambing dengan 1 bahagian unta, mana lagi afdal? Tu jawapan sebagi tadi tu. Sekok kambing dengan 1 bahagian unta. Mahal lagi kan 1 bahagian unta. Saya ingat berapa? 1,000 kan? 1,000 mau. 1 bahagian unta dengan sekok kambing, mana lebih afdal? Ni aspek afdal lah. Mana lagi afdal? Kambing lah. Sebab dia sekok. Nampak? Siapa lah? Kambing kan, kambing duduk ranking nombor 4 tu. Unta sekok, lembu sekok, biri-biri sekok, kambing sekok. Nombor 1, 2, 3, 4. Nombor 5 baru 1 bahagian daripada unta. Nombor 6 baru 1 bahagian daripada lembu. Nampak? Nampak tak? Jadi tahu nak pilih mana kan? Kambing sekok lebih utama daripada 1 bahagian. Tahun depan saya rasa banyak kambing lah kita masjid dengan surau. Semua dah ngaji. Kambing mula ni berapa? 1,000 lebih kan? 1,000 1,000.
Bagus lah kau dapat sekok, bagus. Okey, kemudian maka kemudian 1/7 daripada lembu. Okey, ada satu lagi. Boleh potong unta sekok. Duduk di atas. Nombor 8. Dan 7 ekor kambing terafdal daripada seekor unta, kerana bertambah dampingan diri kepada Allah Ta'ala sebab banyak darah yang ditumpahkannya. 7 ekor kambing dengan sekok unta, mana lagi baik? 7 ekor kambing afdal. Dah nampak tak? Sekok tu lagi baik daripada berkongsi. Walaupun orang kata mahal lagi unta tu ustaz, satu bahagian. Betul. Tapi afdalnya tengok dalam kitab kambing sekok. Okay. Warna pula, bukan solat sebelah. Laju sikit, 10.30 kita berhenti insya-Allah. Bermula warna korban yang terafdal. Warna apa nak pilih ustaz? Ni pengurusan. Yang afdal ialah putih. Mula cari putih dulu. Kemudian kuning, lepas putih cari kuning, kemudian kelabu. Kemudian maka merah, kemudian belang putih dengan hitam, kemudian maka hitam last sekali. Jadi pengurusan kalau jumpa, kalau tuan lembu pergi pilih, pilih mana nak? Tuan-tuan pilih mana? Gemuk putih. Lepas tu kau tak ada ustaz, putih semua tak ada. Ni semua geng kena panas memang. Tak apa. Ambil lain, kuning. Tak boleh kuning, kelabu, tak boleh kelabu, merah. Tak ada, belang putih hitam. Last sekali barulah hitam. Jangan bila dia kata pilih, kita pun hitam. Kita tak kena kan. Afdalnya putih kan. Tapi kalau dah tak ada, tak apalah. Dan tuan-tuan dah wakilkan pilih lembu. Tuan-tuan jangan komplain pula, apa lembu saya hitam. Nak buat macam mana dia main panas. Jangan duduk kata kat pengurusan, tuan-tuan dah wakil membeli kan. Apa mereka beli jadilah. Sagi kita marah-marah, apa kata tak apa, tahun depan kawan ni kalau mai suruh dia beli sendiri lembu dia. Depa tolong beli bagus dah tuan-tuan. Saya memang berterima kasih sangatlah. Saya duk tengok orang duk beli lembu, pilih lembu berhari-hari duk ulang tu. Pilih lembu, nak main lembu, lepas tu nak buat tempat, nak sembelih, nak melapor dan sebagainya. Mesyuarat pun dah, kita mesyuarat pun macam-macam bincang. Kita menghargailah, mainlah apa pun tak apa. Melainkan tahun depan kalau tuan-tuan nak pilih colour, tuan-tuan kata tahun depan tuan-tuan pergi kat pengurusan, saya nak lembu colour putih, belilah. Kena beli sekok lah kan. Kalau tak pun saya nak lembu colour putih, harga 850 kan, saya bayar 1000. 150 tu extra, tolong cari putih kat saya. Dia boleh pengurusan tolong cari. Boleh macam tu. Mana boleh ustaz, 450 mahal dah tu. Kita salah, kita duk kira. Tapi tak apalah kan, atas kemampuan masing-masing. Okey, kemudian jantina sah ni saya tak mau bincang noh. Jantan betina Allah tak payah noh. Kita bukan nak pergi check. Ada tuan-tuan pergi check, ni jantan ke betina? Tak ada pergi check lah, depa buat mai apa dah tu lah. Saya tak mau bincang, nanti balik baca sendiri nah. Dia bincang dengan Afdal. Okey, ada lagi. Saya tak boleh sia-siakan masa yang ada ni. 4 minit. Laju. Syahdan bawa syarat korban. Syarat korban. Kalau unta, saya laju je. Unta cukup 5 tahun. Lembu kebau genap 2 tahun. Biri-biri genap setahun. Biri-biri maka adalah ada umurnya genap setahun. Tetapi jika sudah jatuh gigi dia sebelum dia genap setahun, maka memadah, maka sah. Okey. Jadi mendatang ni dia ada umur dia. Saya nasihat pada diri saya dan pengurusan, sekurang-kurang kita tanya sepatah lah. Tanya sepatah. Cukup umur tak? Kan? Bila dia main tak lembu, cukup umur tak? Dia kata cukup, tak apa. Sebab ada seorang kerja di veterina, sebut bagi tahu saya lepas saya kuliah macam ni, dia kata ustaz tolong abang, dia duk tengok, dia kata banyak yang tak cukup umur, dia kata. Banyak tak cukup 2 tahun. Ikut kepakaran dia menilai lembu ni, dia kata tak cukup umur. Jadi guru saya pun adalah sebut kaedah-kaedah menilai dan sebagainya, tapi itu satu benda lain lah, kita tak perlu detail di sini, ada perbincangan sikit. Cuma sekurang-kurangnya kita ambil tanggungjawab lah kan. Cukup umur tak? Berapa ni? Dia kata cukup setahun. Lembu 2 tahun, ambil balik cukup 2 tahun. Dia kata cukup umur, kita tanya cukup umur, dia kata cukup. Berapa? Umur berapa lembu ni? Jadi dia boleh sebut 2 tahun lebih, tak apalah kan. Ataupun dia kata mana ada surat beranak kan. Bagi yang penting cukup umur. Baik. Dan lagi syarat sikit. Ni laju sebelum makan, memang boleh habis. Dan kemudian lagi kita masuk, boleh tu masuk waktu korban dah agih dari korban cantik.
Dan lagi syarat bahawa korban itu, bukan surat 12 nombor 4 saya baca. Korban itu selamat daripada aib yang mengurangkan daging. Tak boleh ada aib korban tu. Tidak membada jika korban tu berkudil. Daging lembu tu ada kudir, tak boleh. Sebab di dalam, biasanya kudir di dalam tu dia makan daging. Okey, dia makan daging. Ataupun apa? Ni binatang bunting ada khilaf. Tapi disebut di sini ada khilaf lah. Ada khilaf, kita sebut khilaf lah. Nombor muka surat 13, 7 bawah. Yang 5 dengan 6 tu sama juga. Dia masih lagi tentang beranak dan bunting. Saya tak perlu baca. Tuan-tuan boleh baca sendiri nanti. Kita laju je. Disyaratkan janganlah keadaannya sangat tempang. Lembu tempang, encot. Tak boleh. Ni korban ni kita kira korban, bukan kira halal dimakan. Halal makan bab lain. Dia tempang pun halal dimakan. Dia ada kudir pun halal dimakan, asalkan sembelih dengan baik. Okey, tapi ni kita kira sah ataupun tidak korban. Ni cerita korban. Janganlah keadaannya sangat kurus. Janganlah keadaannya gila. Oh, lembu gila. Macam mana nak tahu tak lembu gila? Tu Syekh hebat dah. Gila ni iaitu tidak tahu mencari tempat makan, lalu jadi kurang makannya. Dia tak tahu cari tempat makan. Tu tanda-tanda lembu gila. Lembu tu kalau tak tahu cari tempat makan, tu tanda-tanda lembu tu gila. Kalau orang tak tahu, saya tak tahu. Ni dia cerita lembu gila. Jangan keadaannya buta dua belah mata atau sebelah mata. Okey, saya laju saja. Jangan dia sakit kurui. Jangan hilang satu juzuk daripada telinganya. Ni Tok Guru saya pesan juga. Kalau kadang kan kita tarik lembu turun kan, orang tarik lembu biasa yang jaga lembu tu dia tarik ikut telinga. Tarik telinga dia ikut kan. Tarik dengan tali dia tak boleh jalan. Tarik telinga dia akan ikut. Tarik telinga. Tarik telinga, tercabut telinga lembu. Cabut telinga lembu, abang dia ambil balik. Kami nak buat korban, bukan kami nak buat makan kenduri ya, ambil balik. Kami nak korban lembu hak cukup sifat dia. Okey, begitu dia ambil balik. Jadi jangan duk mudah-mudah. Disyaratkan pula bahawa tidak terpotong suatu juzuk daripada lidahnya. Okey. Demikian lagi memada yang dikembiri. Kalau dikembiri boleh sah. Kerana menghilangkan pelirnya itu tidak mengurangkan dagingnya, hanyalah ia menambahkannya. Okey. Jadi kalau yang dikembiri ni boleh sah. Walaupun ada setengah tak nak terima juga yang dikembiri, tak apa kan. Tapi sah lah, dari segi hukum sah lah, tak apa. Demikian lagi memada. Memada tadi apa maknanya? Sah lah. Sah. Yang tidak bertanduk, tak apa. Tetapi makruh. Okey. Tidak memada, tak sah yang tanggal sekalian giginya. Lembu tak ada gigi. Dia buat main lembu tak ada gigi, ustaz, hantar balik. Sebab tak ada gigi tu dia tak boleh makan. Dia mengurangkan dagingnya. Disyaratkan pula jangan hilang satu juzuk yang banyak dari pahanya. Selesai 10.30 korban. Satgi kita masuk niat korban dan kita masuk kemudian hukum makan daging korban dan sebagainya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Kita berhenti dululah tuan-tuan, serah pada Musa. Kita mungkin